أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحاب نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ketiga, baqa artinya kekal dan maknanya ketiadaan kesudahan bagi wujud. Artinya tiada memutuskan adanya itu oleh adam. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Jadi ketiga, dari sudut tartib membilang. Ketiga itu maksudnya nisbah kepada tartib aturan mana membilang. Bukannya diri kejadian sifat Allah Ta'ala ini, makna baqa ini yang kita bilangkan ini, itu mana yang ketiga, mana sifat itu dari segi tahakkud dia tu maknanya yang ketiga bukan. Hanya tartib membilang saja. Seperti sifat-sifat yang lain yang ke-10 umpamanya, bukan dia tu baru ada selepas daripada yang 9. Bukan. Bukan dengan makna tartib yang maknanya perkataan yang pertama, kedua, ketiga itu dipanggil makna memberi ifadah, memberi faham makna tartib. Tapi morak dianya bukan tartib. Tartib, ia tartib, tapi tartib pada membilangkan sifat-sifat ini. Kerana teruzur maknanya tidak boleh kita nak bilang, nak sebutkan sifat Allah Ta'ala itu secara serentak. Dengan sebab itu, dari sudut nak sebut, nak bilang itu, nak bicara itu, kena sebut satu persatu. Jadi yang ketiganya ialah baqa. Baqa artinya kekal. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Jadi Allah Ta'ala itu al-baqi. Tu. Sebagaimana kemarin makna Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Jadi Allah Ta'ala itu ialah al-qadim. Jadi qadim itu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Maka Allah Ta'ala itu al-baqi. Makna yang baqa. Artinya yakni tarjumuh. Salin bahasanya artinya kekal. Baqa disalin bahasa Arabnya kepada bahasa Melayu ialah kekal. Jadi apa makna dia? Makna yang dituntuti, makna yang dikehendaki, murad daripada baqa baik ataupun yang bahasa Melayu itu kekal, iaitu maknanya, makna kekal itu pula tafsir kepada kekal, ketiadaan kesudahan bagi wujud. Tidak ada sudah, tidak ada intiha, tidak ada kesudahan, tidak ada ending, tidak ada su. Kata orang Kelantan. Tidak ada su itu makna kesudahan lah, su. Tidak ada su, bukan su yang kita makan tu dah. Mana su ni maknanya kesudahan. Tidak ada kesudahan, tidak ada ending, tidak ada penakhiran, tidak ada su. Su tu maknanya kesudahan. Maknanya tidak ada su, tidak ada habisnya. Bagi adanya,
bagi wujud zat Allah Ta'ala tu tidak ada penakhiran. Jadi ini baqa sifat yang kedua daripada sifat salbiyah yang insya-Allah akan dinyatakan dia punya pembahagian sifat-sifat ini mengikut kumpulan. Jadi ulama Usuluddin dia buat kumpulan pula kerana di antara 20 sifat ini ataupun yang 13 ini dia ada beberapa sifat itu dia ada persamaannya. Dan persamaan itu untuk dibuatkan satu kumpulan supaya mudah menuju hati dan diletakkan nama dia. Nama makna sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Supaya mudah menuju hati kita kepada makna dia. Jadi salbiyah contohnya ialah makna dia ialah salbun maknanya nafi. Salbiyah yang dia dibahasakan kepada salab makna nafi. Karena sifat ini menafikan kekurangan di Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah daripada guru juga menyebutkan bahawasanya dobit kepada sifat salbiyah ini ialah sifat yang mana kita nak faham dia itu kena bubuh perkataan tidak. Tiada ketiadaan samalah. Kena ada perkataan tidak. Nah. Sebagaimana makna huraian kepada makna sifat kekal ini ialah ketiadaan kesudahan. Tidak ada sudah. Tidak ada akhir. Tidak ada Nah. Tidak ada penakhiran. Nah. Tidak ada endingnya. Nah. Tidak ada intiha. Tidak ada intiha. Tidak ada penhabisan. Tu kena ada perkataan tidak. Kalau tidak kita tidak faham. Jadi kekal itu apa maknanya? Tidak binasa. Tidak binasa, tidak berakhir, tidak ada sudahnya, tidak ada tak gila apa-apa saja maknanya seerti dengannya. Tidak ada kesudahan bagi adanya Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu tidak ada sudah, tidak ada akhir. Maknanya ada Allah Ta'ala tu sentiasa, makna kekal. Itu makna baqa. Artinya, masih lagi makna mentafsirkan lagi ketiadaan kesudahan bagi wujud, itu huraian kepada makna kekal. Kemudian untuk lebih tahakkuk lagi, lebih mantap lagi, kalau bagi setengah-setengah orang itu masih dapat menangkap lagi maknanya, belum dapat lagi, tak masuk lagi makna dia, tak boleh sampai lagi kepada maknanya, maka mu'alif kita tambah lagi. Artinya, saat ini maknanya. Artinya yang pertama tu ialah salin bahasa saja. Tarjumuh. Kemudian maknanya itu dia dah huraikan makna kekal itu apa dia. Jadi untuk yang masih lagi ada lompan-lompan. Mana masih lagi belum sampai sepenuhnya. Sudah sampai. Tetapi tidak dia panggil tak rapat ji. Tak rapat ji. Rapat ji ni sampai orang panggil. Rapat jik ni maknanya habirin lah. Jadi, arti makna kata ketiadaan kesudahan bagi wujud. Artinya ketiadaan kesudahan bagi wujud. Tiada memutus adanya. Ada Allah Ta'ala itu tidak terputus. Tiada memutus adanya itu ada oleh adam, oleh tak ada. Tidak terputus. Mana ada, tak ada, tidak. Macam kita dulu tiada, kemudian ada, kemudian lepas pada ada, tak ada pula, terputus. Kewujudan Allah Ta'ala itu tidak terputus oleh tiada, oleh adam. Tu. Macam kalau orang dalam bab semayang berjemaah, dalam saf itu ada renggan, itu dipanggil terputus saf. Saf itu terputus, tidak bersambung. Wujud Allah Ta'ala itu tidak terputus-putus. Tidak diselangi oleh tak ada. Pada masa akan. Kalau kidam itu maknanya tidak terima tak ada pada masa dulu. Mana kekal tidak terima tak ada pada masa akan. Jadinya tidak ada wujud Allah Ta'ala itu diselangi oleh tak ada. Pada masa akan itu dinamakan sebagai baqa. Itulah makna baqa. Maknanya Allah Ta'ala tu tidak binasa, tidak punah, tidak rosak, tidak habis wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mustahil lawannya makna tentu tidak.
Tentu tak ada yang melawan bagi dia. Nah, yang melawannya. Itu lebih tepat kita sebut yang melawannya. Bukan lawannya, kerana lawan itu makna masdar. Jadi kalau makna masdar, itu ada. Nah, kita dah sebut dulu. Lawan itu apa makna lawan? Adamul ijtima', tak boleh berhimpun. Jadi kalau kita kata mustahil, lawannya tak berhimpun. Mana mustahilnya? Memang orang panggil, tidak mustahil lah, makna wajib lah. Itu dia jadi terbalik. Itu dari sudut dari segi makna bahasa lah. Jadi apa yang kita pelajari dulu dengan guru, maksudnya dia takwilkan makna ini kepada makna isim fa'il. Isim fa'il makna yang melawan. Mustahil yang melawan kepada sifat bakok ni. Apa dia? Iaitu artinya iaitu fana. Fana artinya binasa. Itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tu binasa. Mustahil Allah Ta'ala itu ada kesudahannya. Ada penakhirannya. Mustahil. Akal kita tak boleh terima. Adanya penakhiran bagi Allah Ta'ala itu akal kita tolak mentah-mentah. Reject maknanya tak dapat terima. Jadi maknanya itu mustahil yang melawan kepada sifat baqa itu. Apa dia yang melawan kepada sifat baqa? Ialah fana. Fana tu yang melawan bagi sifat baqa. Tu. Dan dalil baqa Allah Ta'ala sebagaimana asas, saya nak ulang sekali lagi, dia antara benda hak wajib. Aturan yang kita ni wajib mana mengetahui sifat akidah secara tafsili 20 sifat atau 13 sifat di atas khilaf ulama. Kemudian dalil bagi tiap-tiap sifat itu wajib kita kena tahu. Tu. Cuma dalil itu jenis dalilnya ialah dalil ijmali sahaja. Dalil yang seorang mana tuan sahibud dalil. Sahibud dalil makna tuan dalil itu dia tak pandai untuk menetapkan dalil itu. Dia hanya pandai menyatakan dalil. Menyatakan dalil, sebab kita kata sebutkan dalil itu sajalah. Alam inilah menjadi dalil kepada sifat-sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Menetapkan dalil pada hati kita. Nak jadikan dia tu mantap, tetap. Itu dia tak pandai. Maksudnya menetapkan dalil itu ialah menyatakan wajhul istidlalnya. Wajah pendalilan makna bagaimana dalil itu boleh sampai kepada madlul. Dia tidak dapat nak kaitkan dalil dengan madlul. Dia hanya boleh menyatakan. Maka itu dinamakan dalil ijmali, sudah memadai untuk melepaskan kita daripada uhdatul taklif, pertanggungjawaban taklifiyah ini dari sudut mengetahui dalil. Mana tidak berdosa lah. Makna sah iman dengan tidak ada ragu. Bila ada dalil itu maksudnya bila dah ma'rifah jazam dengan apa dah mutabaqah dengan waqi', kemudian dalil dengan ada dalil, maka tidak ada khilaf ulama tentang sah imannya. Namun kalau kita tidak ada dalil, ada yang mengatakan sah, ada mengatakan tidak sah, tidak lepas daripada khilaf. Jadi yang baiknya ialah kita elokkan daripada kita ni, orang panggil akidah kita tu dipertikaikan. Dengan bahawa kita ni kena ada dalil. Tetapi Allah Ta'ala tidaklah memberatkan kepada kita dengan dalil yang susah, yang sukar. Hanya yang diperlukan oleh kita ialah dalil yang ijmali sahaja. Itu sudah cukup. Tapi mu'alif kita ni dia sebut cara untuk nak menetapkan dalil ni. Menetapkan dalil ialah kita menyatakan kaitan dalil dengan madlul. Apa kaitan kaitan asap dengan api? Sehingga kita boleh mengatakan ialah asap itu ialah dalil kepada adanya api. Kita tak nampak api kerana orang panggil tape. Kalau bahasa Kelantan dia panggil tape, ni makna terlindung dengan bangunan, dengan bom kayu misalnya. Kita tak nampak api. Tapi kita melihat asap di udara, itu asap itu dalil. Maka kaitan dalil, maksudnya asap dengan api macam mana? Asap itu dia yatafarra'u minan nar. Asap itu dia tercawan, maksudnya dia beranak. Yatawalladu minan nar, dia tu beranak, mana terbit daripada api. Dia asap dia terjadi daripada api. Jadi maknanya sebagaimana anak menunjuk kepada pok,
dah anak tentu dah orang panggil ada pok sebagaimana orang Arabi bila ditanya kepada beliau, apakah dalil kamu menunjukkan Allah Taala tu ada? Dia jawab tahi unta. Nah, kerana tahi unta tu kalaulah tidak ada unta, ibu unta macam mana nak ada tahi unta? Kerana tahi unta ni dia tawaladu beranak mana terbit daripada unta. Bermakna mana ada unta tu. Jadi maksudnya begitulah juga alam ini adalah bekas daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Tu. Jadi dalil baqa Allah Taala itu. Bahawasanya jika ada ia binasa, begitulah cara dia. Istidlal dia dengan cara iftiradi, maksudnya kita fardu takdir. Jika Allah Ta'ala itu binasa. Jadi kalau sebelum daripada tu, kalau kita nak pergi lebih rendah sikit lah. Kita ambil tahap yang orang itu maknanya supaya ini dia dah tinggal dah. Yang pertamanya, Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Apa dalil dia Allah Ta'ala bersifat dengan baqa? Kerana kita kata kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baqa, pasti dia kena bersifat dengan lawannya yang melawan bagi dia. Sebab kaedah kita, kaedah ilmu usuluddin mengatakan bahawasanya dua perkara yang berlawanan tidak boleh ada kedua-duanya serentak dalam satu masa. Dan tidak boleh tiada kedua-duanya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak baqa, bermakna dia tu adalah fana. Kita kena kata lagu tu. Dan kalau Allah Ta'ala tu fana, baru sampai sini. Jadi jika ada ia Allah binasa. Binasa tu fana lah. Makna bahasa Arabnya fana dah jadi bahasa Melayu dah. Jika ada ia Allah Ta'ala binasa, nescaya adalah dia baru. Bermakna Allah Ta'ala tu baru. Sebab apa? Sebab binasa ni menerima tiada. Tiap-tiap yang menerima tiada itu adalah baru. Makna adanya itu adalah harus. Tidak wajib. Allah Ta'ala ni zat yang wajib ada. Apa makna wajib ada? Tak terima tak ada. Tak kira masa mana. Tiada menerima tak ada. Tidak menerima tak ada pada masa dulu. Tak terima tak ada pada masa sekarang. Dan tak terima tak ada pada masa akan. Tu. Jadi itu yang Allah Ta'ala tu maknanya wajib. Yang wajib ada. Jadi makna qadim sedia kala. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu makna tidak baqa, bermakna dia itu adalah maknanya makna fana lah. Jadi bila kita sebut fana ataupun binasa, bermakna itu menerima tiada. Menerima tak ada. Menerima adam maksudnya tak ada. Menerima adam. Jadi yang menerima adam ini, yang menerima tak ada ni nama dia apa dia? Baru. Hadis. Yang menerima tak ada tu nama dia ialah baru. Tak kira lah. Tak terima menerima tak ada masa dulu, masa akan. Asalkan menerima tiada bermakna dia adalah baru. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu binasa, nescaya adalah ia baharu. Kerana apa? Tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Tiap-tiap yang binasa bermakna dia terima tak ada. Bermakna ada dia tu ialah harus, bukan wajib. Sebab dia tu harus adanya dan tiadanya harus. Jadi bila dia harus menerima tiada, maka dia tu baru. Bila baru dia tidak tidak kidam. Dia tidak kidam. Dia tidak kidam. Dan juga bila makna tidak fana, dia bukan saja menafikan baqa, dia menafikan kidam juga. Bila kita kata fana, binasa, maknanya terima tiada pada masa akan. Bila boleh terima tak ada, dia bukan terima tak ada tu pada masa akan datang atau bukan sebelum daripada ni pun dia terima tak ada juga. Bermakna kalau dia tu tidak baqa, dia fana. Kalau fana bermakna dia ada dia tu harus saja. Harus ada tu bermakna dia terima tak ada. Terima tak ada tu pada masa akhir nama dia baqa, terima tak ada pada masa dahulu nama dia makna kidam, makna dia baharu.
terima tak ada, nah, pada masa orang panggil dulu nama dia baharu. Dia lawan kepada kidam. Begitu. Nah. Jadi, dia begitu sifat dia. Dalil istidlal sifat-sifat ini dengan cara begini, begitu dia kita kena buat perhatian lah, kita kena perhati. Dia punya rentetannya, panggil rantaiannya, ya rantai-rantai itu kadang-kadang dikerak tengahnya, maknanya disambung. Jadi maksudnya kita buat perhatian. Setiap langkah demi langkah. Maksudnya sesuatu perkara itu dia akan menetijahkan apa dia. Maknanya kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan bakok, bermakna dia baharu. Kalau dia tu baharu, kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan bakok, bermakna dia bersifat dengan lawannya. Begitu. Yang melawan kepada dia. Apa dia yang melawan kepada sifat bakok itu? Itulah fana, binasa. Jadi kalau Allah Ta'ala binasa, bermakna dia baru. Sebab apa? Sebab ada dia tu adalah harus. Harus adanya. Dan harus tiadanya. Kalau harus itu bermakna, kalau kita kata harus adanya, bermakna harus tiada. Jadi bila harus ada dan harus tiada, makanya dinamakan dia apa dia? Dinamakan boleh menerima adan. Boleh menerima tak ada. Cumanya kalau iktibar terima tak ada pada masa dulu, nama dia baharu. Baru ada, dulu tiada. Kemudian baru ada. Menerima tak ada pada masa akan, nama dia bakok. Nama dia fana. Yang lawan kepada bakok mana kekal. Jadi maknanya, kalau Allah Ta'ala tidak bakok, bermakna dia fana. Kalau Allah Ta'ala tu fana, bermakna dia tu baharu. Sebab apa kata baru? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Bukan wajib. Tu. Ada dia tu harus. Adanya harus bermakna tiada pun boleh jadi juga. Tu. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Tiap-tiap yang harus ada dan harus tiada, hukumnya adalah baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Maknanya baharu Allah Ta'ala itu makna itu ialah makna tentu tidak. Kerana apa? Kerana telah sabit kidamnya Ta'ala. Dia sakut di situ. Kerana telah sabit pada perbahasan yang kedua, sifat yang kedua yang dibilangkan, itulah sifat kidam. Di sana sudah dah kita berkira bicara bahawasanya sabitlah Allah Ta'ala itu kidam. Bila Allah Ta'ala itu kidam, bermakna dia tak terima tak ada pada masa dahulu. Bila dia tak terima tak ada itu, nama dia bukan harus adanya. Adanya adalah wajib. Jadi kalau dia tak terima tak ada pada masa dulu, dia juga tidak akan terima tak ada pada masa akan. Jadi maknanya, dalil sifat bakok ini, dia akan disakut kepada sifat idam. Sebab bila kita beristidlal tentang sifat bakok ini, dia akan sampai kepada baharu Allah Ta'ala. Maka baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Tentu tidak. Kerana apa? Kerana apa kata baharu Allah Ta'ala mustahil? Kerana telah sabit dah pada sifat yang sebelum daripada ni, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam. Sabit dah. Tetap dah. Tu. Jadi istidlalnya ini boleh kita ulang-ulangkan. Supaya kita tu nampak daripada mananya orang panggil susur galuh cara istidlalnya. Jadi bila dah telah sabit kidamnya Allah Ta'ala, maka sabitlah bakoknya. Automatik dia panggil. Bila sabit dah pada hati kita, tetap dah pada hati kita, Allah Ta'ala bersifat dengan bakok, bersifat dengan kidam, maka sabitlah juga Allah Ta'ala bersifat dengan bakoknya. Sebab tadi dah. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala tidak bakok, bermakna dia tu adalah fana, binasa, yang melawil kepada bakok. Kalau Allah Ta'ala binas, kalau begitu Allah Ta'ala ni boleh terima ada dan boleh terima tiada.
Oh, kalau begitu ada Allah Ta'ala ni baharu. Baru saja ada. Maka itu mustahil. Allah Ta'ala tu baru ada tu makna mustahil. Kerana apa? Kerana telah sabit dah kidam. Sakut di situ. Dan apabila sabit kidamnya mustahilah binasanya. Berarti di situ. Jadi bila dah sabit bakok, mustahilah yang melawan bagi dia. Yakni binasanya. Binasa makna lawan kepada bakok. Binasanya binasa Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallifu rahimahullah taala, yang keempat mukhalafatuhu taala lil hawadis. Artinya, ini saling bahasa dia dulu. Bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Taala bagi segala yang baharu. Jadi ulama usuluddin dia memilih perkataan hawadis. Hawadis itu ialah yang baharu. Yang baharu itu maksudnya yang sebelum ada dia tu, sebelum daripada ada dia tu tak ada. Itu baharu. Baharu ni makna baharu yang zati, bukan baharu zaman ni tidak. Bukan lama masa dah. Tapi makna dia baharu, makna dulu tak ada, lepas tu baru ada. Walau umurnya dah berjuta tahun umpamanya. Tapi sebelum daripada dia ada, dia tak ada. Nama dia baharu. Jadi Allah Ta'ala tu bersalahan dengan yang baharu. Yang baharu itu juga ialah disebut sebagai makhlukat. Jadi mana maujudat yang jaizat, segala yang ada yang jaiz, yang harus adanya. Alam, alamun, apa yang diitlaqkan pada kita, diri kita makhluk ni, alamun. Alamun itu ambil daripada alamah. Alamah makna tanda lah. Kita semua makhluk ni adalah tanda Allah Ta'ala. Tanda wujud Allah Ta'ala. Tanda sifat kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi alam itu ditakrifkan dia dengan ma siwallah. Jadi kalau alam itu ialah ma siwallah, perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu alam. Makhlukat, benda yang kena jadi. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, semuanya kena jadi berlaku. Hawadis, hadis, mana yang baru, dulu tak ada, sekarang berada. Dan satu lagi ialah mungkin. Itu yang akan kita bahas. Mungkin yang ada dah disebut daripada ni, sebelum daripada ni, mungkin itu tak apa. Maknanya diulangi perkataan yang sama. Itu menjadikan kita akan lebih tahakkuk pada mengingati dan juga memahami. Mungkin maksudnya perkara yang harus adanya dan tiadanya. Sama dengan makna jaizat. Cuma mungkin itu dia mengambil makna orang panggil yang sehingga di makna yang agak luas. Mungkin adalah istilah yang paling jamik dan syamil, menghimpun. Bukan sahaja yang ada, bahkan yang tiada. Kalau kita kata makhluk, kok benda yang kena jadi, yang sudah ada lah, sudah dijadikan. Begitu juga kita kata alam, maujudat. Maka mungkin, perkataan mungkin itu, dia lebih luas. Dari segi orang panggil makna afrod dia, afrod makna diri benda yang ada, konten di dalam mungkin itu lebih luas. Berbanding dengan sebutan-sebutan yang lain. Makna itlaq yang lain. Artinya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala bagi segala yang baru. Jadi bersalahan kalau kita ambil makna yang sama, berlainan, berbeza. Berlainan, berbeza itu tidak menerangkan makna menyalahi. Dia hanya adalah perkataan yang seerti dengannya. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahasanya, mana dobik kepada sifat salbiah ini, mana untuk kita faham akan dia kena ada perkataan tidak. Ingat bahasanya bila kita sebut sifat salbiah, mana-mana sifat yang termasuk di dalam kategori kumpulan sifat salbiah, maka cara kita nak memahami dia kena bubuh perkataan tidak. Ataupun di sini makna ketiadaan. Jadi bersalahan
Tuhan Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Apa makna bersalahan? Begitulah. Dan maknanya, tafsirnya, makna mukhalafah itu ketiadaan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Melayu kita seperti tidak sama. Tidak sama itulah yang mentafsirkan makna mukhalafah. Kalau kita ertikan mukhalafah itu makna bersalahan, kita kata berbeza, berlainan, itu tidak cukup memberi pengertian apa makna bersalahan. Macam mana bersalahan ni? Berbeza dah. Jadi kalau orang dah faham dah berbeza, tak apalah, berlainan. Jadi itu tidak akan menhuraikan makna mukhalafah itu dengan secara menghabisi. Itu makna tak habis orang panggil. Jadi apa makna mukhalafah? Mukhalafah maknanya tidak sama, tidak serupa, tidak menyamai, tidak menyerupai, tidak apa lagi, tidak sebalah. Itu bahasa Kelantan. Tidak sebalah tu kalau orang tanya Allah Taala tu balah mana? Tidak sebalah makna lagu mana? Allah Taala tidak selagu, Allah Taala tidak sebalah dengan selain daripadanya. Allah Taala balah mana? Ni kalau orang Kelantan. Allah Ta'ala tu balah mana? Allah Ta'ala tak sebalah. Kita jawab. Sebab lagu mana, balah mana tu ialah maknanya bahasa Arabnya ialah kaif. Kaifiyat. Kaifah. Macam mana Allah Ta'ala? Bagaimana Allah Ta'ala? Itu tak boleh ditanya. Sebab orang panggil kita tak boleh menanya kaifiyat zat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu menyalahi. Tidak ada bandingan. Bila tidak ada bandingan, macam mana kita nak memperikan dia? Kita nak mensifatkan dia? Tak boleh. Jadi mukhalafah Allah Ta'ala bagi yang baru maknanya tidak sama, tidak serupa, tidak setanding, tidak setaraf, sebanding, tidak sekufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kufu bagi Allah Ta'ala. Kufu tu yang sesuai dengannya, yang setaraf dengannya, sebandingnya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya mukhalafah itu maknanya tidak ada misil. Tidak ada misil, mislun. Tidak ada misil bagi Allah Ta'ala. Tidak ada misil Allah Ta'ala tu bagi makhluk. Tidak ada penyerupaan, persamaan. Tidak ada syibih Allah Ta'ala tu bagi makhluk. Dan tidak ada nazir. Tidak ada bandingan. Jadi la mithla lahu Ta'ala. Mana la mithla, tidak ada persamaan Allah Ta'ala itu bagi hawadis. Makna mukhalafah itu makna la mithla, la shibha, wala nadhira. Tidak ada misil. Misil itu maksudnya ialah penyerupaan secara jami'ul ajza. Seluruh juzuk-juzuk. Itu tidak ada. Bahawa ada suatu zat yang menyerupai zat Allah Ta'ala, suatu sifat yang lain yang menyerupai dengan sifat Allah Ta'ala pada seluruh ajza'nya. Itu la, tidak. Itu mukhalafah tu maksudnya kita berkata la, tidak. Mukhalafah bersalah itu maksudnya la mithla lahu Ta'ala. Tidak ada yang menyerupai bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara seluruh ajza', juzuk-juzuk. Wala syibha, tidak ada syabih. Tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala. Yakni syabih itu memberi makna penyerupaan pada satu juzuk ataupun beberapa juzuk daripada juzuk-juzuk. Maknanya, kalau kita buat peratus, kalau mislah itu 100% menyerupai, itu tidak ada. Kalau syibih ini maksudnya ialah, kalau kita buat peratus mana 10%, 20% serupa dengan Allah Ta'ala, itu la syibha. Tidak ada syibah. 20%, 30%, itu dia panggil syibih. Menyerupai pada mana-mana bahagian, mana-mana segi, mana-mana perkara dengan Allah Ta'ala. La. Itu mukhalafah. Yang ketiga ialah la nazira. Tidak ada nazir. Tidak ada yang bandingan dengan Allah. Yang ada bandingan dengan Allah Ta'ala. Maka nazir ini maksudnya menyerupai fi aktsaril ajza', pada kebanyakan juzuk-juzuk. Bolehlah kita katakan melebihi daripada 50%. Ada penyerupaan makhluk, Allah Ta'ala tu menyerupai dengan makhluk,
qadar 60%. La, tidak. Ataupun 10% itu dipanggil syabih, pun tidak juga. Ataupun misil itu 100% menyerupai. Mim babil aula, lebih-lebih lagi lah tidak ada. Kalau tidak ada nazir, nescaya kalau tidak ada syibih bermakna tidak ada nazir. Tidak ada, kalau tidak ada nazir bermakna tidak ada misil. Karena misil itu melibatkan sepenuhnya menyerupai. Kalau nazir itu kebanyakannya menyerupai pada kebanyakan daripada makna diri ataupun kalau sifat-sifat lah. Yang ketiga makna tidak ada syibih menyerupai walaupun pada satu juzuk, walaupun pada satu sisi, walaupun pada satu segi. Itu dipanggil syibih. Jadi maknanya Allah Ta'ala ni tidak ada syibih bagi makhluk, tidak ada nazir bagi makhluk, dan tidak ada mithil bagi makhluk. Jadi maknanya mukhalafah maknanya tidak menyerupai, tidak menyamai, tidak sebalah. Ini ambil hak Kelantan. Tidak sebalah, tidak selagu, tidak sekufu. Apa lagi? Kalau ada lagi perkataan-perkataan lain. Itu makna mukhalafah. Persalahan. Jadi Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang baharu. Sebab Allah Ta'ala itu qadim. Sebab kita telah bilangkan dan kita telah belajar tentang Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam dan Allah Ta'ala itu qadim. Maka yang melawan kepada qadim itu ialah hadis. Mana yang baharu? Hadis, kata jamak dia hawadis. Hawadis makna yang baharu. Yang baru itu makna dulu tak ada, kemudian ada. Walaupun umur dia dah mencapai 100 tahun atau makna 1.000.000 tahun sekalipun. Nama dia baru. Jadi bersalahan Tuhan Subhanahu wa taala, bersalahan itu maksudnya makna tidak menyamai bagi segala yang baharu. Dan maknanya makna bersalahan. Apa makna bersalahan? Ketiadaan menyamai Allah Taala bagi segala makhluk. Sini dia sebut makhluk pula. Makhluk tu makna hadis. Sanilah makhluk benda yang kena jadi. Makna makhluk benda yang kena jadi itu mafhum dia. Dia satunya dipanggil mafhum. Mafhum tu maksudnya makna lah. Makna. Satu lagi dia panggil masodak, barang yang terbenar dengan nama itu. Jadi masodak tu makna diri benda tu lah, diri benda tu. Jadi diri benda tu hak tula je, sama je, tapi nama dia tu pelbagai kerana mura'ah akan makna yang berbeza. Contohnya, ni kita buat perbandingan. Supaya dia terbuka minda kita. Contohnya kita belajar dalam apa dia? Dalam fiqh, ilmu fiqh. Dalam ilmu fiqh kita belajar mula-mula sekali pelajaran yang pertama tentang air. Karena air itu alat penyuci yang utama. Jadi air yang boleh menyucikan daripada najis, daripada hadas, itu namanya ialah air mutlaq. Air mutlaq. Dan juga dipanggil sebagai air tahur. Jadi air tahur dengan air mutlaq itu benda yang sama lah. Tapi mengapa dipanggil air mutlaq? Kerana mutlaq itu makna dilepaskan. Dilepaskan daripada qaid yang lazim. Air mutlaq itu ialah air yang tidak diqaid dengan qaid yang lazim. Itu maknanya mutlaq. Itu mafhum dia. Yang keduanya ialah air tahur. Air tahur itu air yang menyucikan. Dia bukan saja suci dan dia boleh menyucikan. Itu mafhum dia, makna dia. Jadi yang dinamakan air mutlaq, mana? Itulah juganya. Air dalam kolok, air dalam bekas, air dalam... Itulah juga air mutlaq dan juga air tahur. Nama itu adalah kerana merujuk kepada mafhum. Mafhum tu maksudnya makna dia. Jadi kita manusia ni. Kita manusia ni nak panggil makhluk pun boleh. Nak panggil mungkin pun boleh. Mungkinat daripada mungkinat pun boleh. Nak panggil hadis pun boleh. Nak panggil alam pun boleh. Cuma mafhum dia berbeza-beza lah. Bendanya hak tula je. Nama saja berbeza. Sebab ni lah. Supaya kita kata manusia ni lah. Manusia ni. Kita panggil dia dengan nama dia. Nama dia Zaid. Kerja dia sebagai cikgu. Maka kita panggil cikgu.
Hok tolong je cikgu tu siapa dia? Zaid tu lah, cikgu Zaid dan kita panggil dia tu bapa kerana dia ada anak, mana kita panggil dia tu suami. Kita panggil suami kerana dia ada isteri. Jadi yang tiada isteri kita tak boleh panggil dia suami, dia panggil bakal saja. Yang kita panggilkan suami itu, yang kita panggilkan bapa itu, yang kita panggilkan Cik Zaid itu, yang kita katakan dia tu cikgu, orang yang sama saja. Dialah Zaid, dialah cikgu, dialah orang panggil suami, dialah juga bapa, dengan iktibar yang berbeza. Kalau di kepala dia panggil apa dia? Migrain. Kalau di kaki dia panggil gout. Kalau di luar dia panggil bisul. Kalau dalam perut orang tak panggil bisul, dia panggil kanser. Hakikat benda kejadian sama je. Ni panggil hantu raya, ni hantu mak kopi, hantu belako tu. Tak kira lah hantu mana pun lari culudah belako takut belako Jadi hantu raya, hantu pagi itu iktibar mafhum-mafhum yang berbeza. Ataupun jenis-jenis dia tapi benda tu hok tolong je. Jadi maknanya ketiadaan menyamai Allah Taala itu bagi segala makhluk. Makhluk tu makna yang baharu saat ni lah. Hadis saat ni dia guna istilah makna baharu. Makhluk tiap-tiap benda yang kena jadi. Makna nak boleh dia tu jadi ada, kena ada yang mengadakan dia. Itu dia panggil illah. Kerana ada yang mengadakan. Ada kita ni kerana ada yang mengadakan kita. Jadi maka kita ni dipanggil dari sudut ini, dari sudut bahasanya kita ni dijadikan, kita tidak ada dengan sendiri, akal tak boleh terima sesuatu yang tiada, kemudian jadi ada sendiri, itu akal tak boleh terima. Jadi makhluk, kita dipanggil makhluk sebab apa? Sebab kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan jika pada satu wajah sekalipun, satu wajah ni satu jalan sekalipun, ini royah dia panggil. Sekalipun, itu dia panggil royah, sehingga-hingga. Hingga-hingganya tak serupa Allah Ta'ala dengan yang baharu. Sehingga-hingga tak sama, menyamai Allah Ta'ala dengan yang baharu. Sekalipun, jika pada satu wajah. Satu wajah, satu segi, satu sisi, sekalipun. Bermakna tidak ada syibih. Usahakan nazir, usahakan misil. Syibih pun tidak ada. Maksudnya, Allah Ta'ala ni serupa dengan makhluk pada mana-mana segi. Maka sebab itulah, inilah konsep dianya, ialah, untuk mengenali Allah Ta'ala itu, ialah kenal diri kita. Diri kita tu ialah makhluk. Jadi itulah kata-kata yang masyhur. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Ini cukup-cukup masyhur perkataan ini sehingga ada sebahagiannya menganggapkan hadis. Itu tak perlu kita persoalkan. Kalaupun dia tidak hadis, perkataan ini adalah sangat benar. Jadi kalau dia tidak hadis, dia perkataan ulama dan perkataan ini sangat benar. Dan ada tunjukkannya daripada syarak. Ada tunjukkan daripada syarak. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Diri itu maksud dia makhluk lah. Diri kita ni dia makhluk, hadis. Jadi nak mengenal Allah, kena kenal makhluk. Sebab makhluk itu yang melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan, gulawan. Orang panggil gulawan kepada Allah Ta'ala. Dan tentang memerhatikan makhluk ini begitu banyak sekali di dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala perintah itu. Perintah secara direct, perintah secara mafhumnya. Seumpama ayat yang biasa kita dengar ini. Itu maksudnya man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa dia yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kenal diri itu maksudnya kenal makhluk. Diri kita ni adalah mewakili daripada seluruh makhluk. Sebab itulah maknanya Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jaharahnya menyebut unzur ila nafsika. Unzur mana pandang, tengok oleh kamu kepada dirimu. Summan takil ila alamil alwi. Kemudian kamu berpindah kepada alam yang di atas. Mula-mula kita pendak.
Tengok kejadian tubuh badan kita sendiri. Itulah man arafa nafsah. Siapa dia yang mengenali dirinya. Mana dirinya? Diri itu maksudnya makhluk. Siapa dia kenal makhluk, dia kenal khaliq. Kita kenal makhluk, kita akan kenal lah khaliq. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Nah, situ kunci dia. Bapa nak mengenal Allah Ta'ala, kena tengok makhluk. Sebab Allah Ta'ala tu mukhalafah bagi makhluk. Peri-peri ataupun sifat-sifat zat Allah Ta'ala tu kita tidak tahu. Tidak mampu digapai, dicapai oleh akal fikiran dan indera kita. Sebab bukan itu yang ditaklifkan. Mengenal Allah Ta'ala itu bukan mengenali zatnya macam mana, bukan. Allah Ta'ala itu mukhalafah, mukhalifun lil hawadis. Yang menyalahi bagi segala yang baru, bagi makhlukat, bagi alam ini. Jadi kalau Allah Ta'ala itu menyalahi segala alam ini, maka kita lihat kepada alam, lihat kepada makhluk, lihat kepada hawadis. Bagaimana tata caranya makhluk, maka itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan falsafahnya ila man arafa nafsah, arafa rabbah. Jadi dalam Quran misalnya, banyak Allah Ta'ala mendesak, Allah Ta'ala desak guna akal. Lihat dengan mata, kemudian berfikir. Begitu ayat beberapa ayat satu rangkai yang biasa kita dengar umpamanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Adakah mereka itu tidak melihat kepada binatang unta bagaimana dia dijadikan? Maksudnya adakah mereka itu tidak melihat? Maknanya tidak melihat itu, adakah pertanyaan ini maksudnya bukan tanya tapi makna dia suruh. Maksudnya tengok, kenapa mereka itu tidak melihat? Itu maknanya, maksudnya mengkritik kepada orang-orang, maksudnya suruh. Kenapa dia tidak melihat? Kenapa mereka itu tidak melihat kepada binatang unta? Bermakna suruh dah tu. Maksud sepatutnya mereka itu kena melihat. Bagaimana dia dijadikan? Masuk binatang unta itu ialah hayawan-hayawan, binatang-binatang. Oh, tempat kita tidak ada unta, macam mana kita nak kelih? Kita nak pandan. Tak apalah, tak ada unta pun, ada menatai lembu ada, menatai kubah ada. Ayam ada, itik ada. Tak payahlah kita pergi cari unta. Nak kita tengok unta dalam zoo, tak apalah di tanah Arab pun tak apa, tapi tidak semestinya begitu. Allah Ta'ala sebut unta dalam Quran kerana unta itu yang paling dekat kepada orang Arab. Binatang yang paling biasanya orang Arab itu ialah unta. Maka sebut unta. Adakah mereka itu, sepatutnya mereka itu melihat. Begitulah maksudnya. Kepada binatang unta makna kaji. Dan kaji ini untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir, orang Jepun kau, orang Amerika kau, orang Eropah kau, orang Australia kau misalnya, mereka kajian mereka itu, dalam setara mana sekalipun tinggi, dia tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pemikiran mereka itu tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tak berfikir, mereka berfikir, tetapi berfikir mereka itu tidak dipandu oleh ajaran agama, lalu mereka bebas berfikir, tak sampai kepada Allah Ta'ala. Begitu dalam dia punya kajian, begitu tinggi dia punya pemikirannya tentang orang panggil kejadian alam ini. Mereka yang mendahului kita tentang kajian, menyelidiki. Sehingga kita nak tahu tentang binatang, kita kena tengok National Geographic. Mereka lah yang berusaha mengenali orang panggil binatang-binatang ini. Tapi mereka tak mengenal Tuhan. Sebab mereka tidak ada cara dan tidak tahu cara berfikir yang macam mana. Menggunakan kejadian alam ini untuk menyampaikan kepada Tuhan. Kita orang yang beriman ini tak perlulah terlalu dalam kajiannya. Namun oleh kerana kita ada asas bagaimana cara berfikir yang betul. Maka kita menemui Tuhan kita. Yakni makrifah kita tu sampai kepada Allah Ta'ala. Walaupun dengan kadar makrifah peringkat ilmu yakin. Jadi tengok kepada binatang utuh. Bagaimana dia dijadikan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Adakah mereka itu tidak melihat? Apa mereka tidak melihat? Mereka kena melihat kepada langit bagaimana dia diangkat. Adakah langit itu ada tiang-tiangnya? Kalau langit ni ada tiang, jawab dia lama dah duk accident kapal terbang ni. Setiap hari duk accident, tempuh tiang langit misalnya.
Dah langit ni besar, berat ni. Ataupun adakah tali yang menggantungkan langit? Tidak ada. Tiang pun tidak ada. Jadi macam mana dia boleh orang panggil kekal dengan keadaan tergantung begitu. Begitu berfikir, maka kita tahu bahasanya manusia tidak mampu untuk memahami bagaimana tata cara dia boleh dengan kaifiat yang diketahui oleh manusia. Maka kita lemah. Bila kita lemah itu daripada mendapat, itulah mendapatnya. Maksud itu semua adalah dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja. Begitu juga fala yanzuna ila al-ibli kaifa khuliqa wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit itu didirikan akan dia. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Misalnya dalam surah Abu Abbas, amma yatasaalun. Bahasanya Allah Ta'ala menjadi wal jibala autada. Mana kami jadikan bukit itu ialah autad. Autad mana watad, mana paku bumi. Bumi kita jadi stabil kerana adanya paku-paku ini. Jadi mantap, ada paku bumi. Kepulauan, tanah-tanah kepulauan itu kalau tidak ada bumi-bumi, bukit-bukit dan jawab dia hanyut dibawa oleh arus air lautan. Begitu, pulau-pulau itu tetap gah mana duduk di tempatnya kerana ada paku. Maka dengan sebab itulah orang kafir mendahului daripada kita dari segi tindakan yang lebih betul. Kalau orang yang biasa yang melawat ke Jepun, mereka mengatakan asalnya Jepun dia tak ada taruh bukit tapi dia buat torawung. Buat torawung maknanya mereka tidak mengganggu sistem bukit itu pada kalaupun ganggu sedikit saja pada tahap yang paling minimum. Macam kita ni kita taruh nak buat jalan kita taruh bukit. Taruh ni makna ratakan bukit. Sehingga bukit itu sudah tidak ada dah bahagian di atas bumi ni. Itu kerja yang lebih mudah dan menjimatkan kos berbanding buat terawun. Jadi maksudnya akhirnya kita menerima akibah daripada. Jadi itulah maknanya Allah Taala mana Allah Taala suruh kita pandang kepada makhluk ni dan wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan. Dan seperti juga kepada tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam itu, ini Allah Ta'ala khitab. Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Adakah kamu tidak melihat kepada apa yang kamu tanam? Adakah kamu yang menumbuhkannya ataupun kami yang menumbuhkan? Allah Ta'ala tidak tanya menanam. Kalau Allah Ta'ala tanya, adakah kamu yang menanam? Kita akak tangan begini. Berkebuk akak tangan. Oh, saya tanam pohon durian belakang rumah saya. Saya mana terbaik punya durian saya ni, saya tanam. Allah Ta'ala tak tanya tanam, Allah Ta'ala tanya menumbuhkan. Menumbuhkan itu ialah mimbabil khalqi. Daripada bab menjadikan. Menanam itu mimbabil kasbi. Ini yang kita akan belajar dalam mana sifat, iradat, kudrat. Itu tanam itu dia panggil mimbabil kasbi daripada bab usaha. Usaha lain. Kita tidak boleh menjadikan, mencipta. Menumbuhkan itu daripada bab khalqi, menjadikan. Jadi kita akan angkat dua belah tangan. Surrender dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita semuanya Allahu Akbar. Itu makna surrender. Tidak Tuhan, bukan kami yang menumbuhkannya. Engkau punya kuasalah yang menumbuhkannya. Begitu ya Allah Ta'ala nak daripada kita. Jadi maknanya orang-orang kafir walaupun kajian mereka sangat mendalami dan sangat tinggi tetapi tidak sampai kepada Allah Ta'ala, maka pemikiran mereka tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala menafikan. Mereka itu berfikir bahasanya mereka tidak berfikir. Dengan sebab itulah mereka masuk neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kami cadangkan bagi kebanyakan jin dan juga manusia. Kami cadangkan bagi kebanyakan jin dan manusia masuk neraka Jahannam. Kami sediakan, kami cadangkan bagi neraka Jahannam ini apa dia? Makanan dianya ialah jin dengan manusia. Kebanyakan daripada jin dan juga manusia.
Maknanya neraka ni dia lapar, nak makan sebagaimana kita nak makan. Sebab itu dalam suatu hadis, hadis sifat yang itu maknanya ada hadis yang mana berlaku perbalahan di antara neraka dan juga syurga. Masing-masing orang panggil menhujahi bahasanya aku begini-begini. Akhir sekali Allah Ta'ala mutuki kata tak payah balah lah. Syurga adalah rahmat aku. Untuk aku rahmati kepada hamba-hambaku yang taat, yang beriman dan taat. Neraka mutu ialah azabi, ialah tempat untuk aku azab. Orang-orang derhaka mana jabbaring, mutakabbiring. Akhirnya Allah Ta'ala pun maknanya dia panggil memasukkan kakinya, maksudnya satu puak. Dia panggil dalam syurga tak ada apa-apa, mana diberikan ahlinya, maksudnya neraka ni tidak Allah Ta'ala masukkan satu puak dalam neraka. Apa kata neraka? Hal min mazid, ada lagi kau nak tambah. Neraka makin banyak, bubuh lagi satu puak masuk neraka. Hal min mazid, ada lagi kau maknanya hok masuk neraka ramai. Dan neraka ni dia jenis lambat kenyang. Ada lagi ke hal min mazid, nak lagi. Jadi mereka itu dihumbangkan dalam neraka jahanam kerana pemikiran mereka tidak sampai. Mana walaqad wadara'nil jahannam katsiran minal jin wal ins. Sesungguhnya kami cadangkan bagi neraka itu jin dan manusia. Mereka tu yang masuk neraka jahanam limaza, kerana apa? Kerana walahum qulubun la yafqahuna, mereka ada qulub, maknanya hati, tapi mereka tak berfikir. Tak berfikir macam mana. Orang Jepun lebih pada gapo lagi. Boleh buat kereta kita ni duk tiruk dia je. Mana orang mana lebih pada gapo duk mikir dalam bumi, atas langit. Ya, mereka berfikir, tapi pemikiran mereka tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak iktiraf. Mikir-mikir dah maksudnya kita ni mikir ni kena kalau dengan hak tuntut Allah Ta'ala untuk kita berfikir. Jadi maknanya begitu banyak Allah Ta'ala mendesak untuk kita berfikir, mengenali makhluk. Mengenali makhluk akhirnya membawa kepada mengenali siapa dia yang menjadikan makhluk ini. Ana khaliq. Bagaimana sifat-sifatnya. Begitu. Itu maksud man arafa nafsah arafa rabbah. Jadi kita berhenti pada kata tidak menyamai Allah Ta'ala bagi segala makhluk, dan jika pada satu wajah sekalipun makna tidak. Pada satu segi. Mana menyerupai pada tahap yang paling sedikit, nama dia syibih. Mana musyabahah. Itu tidak ada. Kalau begitu nazir semakinlah tidak, dan apatah lagi misil. Kerana apa? Kerana segala yang baru, dan baru ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia arwah. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala alamu bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwab. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas siddiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.